Ya, pergi buat apa? Sebab PNSB yang bayar. Duit rakyat yang bayar ni. Lawatan ke Morocco, Marrakesh ni hanyalah untuk mempelajari dan mengkaji mengenai seni bina je. Pengerusi, dia bawa isteri, bawa 3 anak, first class tickets, first class hotel. Pembayaran melibatkan bayaran yang besar RM600,000. Invoice bertarikh tarah salah pun dibayar. PNSB daripada tahun 2002 memang memperuntukkan 1 juta untuk perbelanjaan Balkis. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12 bukan hanya melibatkan perubahan 4 kerajaan negeri atau kehilangan kuasa 2/3 barisan nasional di Parlimen atau munculnya Pakatan Rakyat. Ia juga membawa kepada pelbagai amalan yang tidak wujud dan nampak asing sebelum ini tetapi kini dirasakan oleh rakyat buat kali pertama. Klip yang dilihat sebentar tadi adalah perbicaraan yang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Selangor tentang salah guna dana awam. Siasatan itu dijalankan oleh badan yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Khas Kecekapan Kebertanggungjawaban dan Ketelusan atau SELCAT yang berada di bawah Dewan Undangan Negeri. Melalui SELCAT juga, syarikat-syarikat kerajaan negeri dipaksa mendedahkan maklumat kewangan kepada umum. Juga buat kali pertama, rakyat diberitahu secara terperinci berkenaan perbelanjaan majlis-majlis tempatan. Kini, masyarakat minoriti tidak lagi berasa terpinggir. Dokumentari ini menggambarkan maksud di sebalik perubahan yang sering dicanangkan. When lawyers walk, something is wrong. You are a journalist trying to project to exaggerate more than what actually happened. We are not allowed to express our dissatisfaction. What bloody democracy are you talking about? Di Selangor, sebaik saja Pakatan mengambil alih kerajaan, salah satu tindakan awalnya adalah mendedahkan perbuatan rasuah dan penyalahgunaan dana awam oleh pentadbiran sebelumnya. Tindakan pembersihan ini dimanifestasikan dengan penubuhan SELCAT. Langkah Kerajaan Negeri Selangor ini selaras dengan doktrin pemisahan kuasa serta membebaskan kaki tangan kerajaan daripada cengkaman ahli-ahli politik. Dalam laporan, penyata yang diberikan kepada Jawatan Kuasa ini, butirnya adalah sumbangan kewangan untuk program Amal Balkis. Tapi voucher sebenar menunjukkan bayaran travelling ke Hong Kong. Semua pendengaran itu dilakukan secara terbuka. Dasarnya adalah penggunaan dana awam, kegunaan wang rakyat, hasil daripada bayaran cukai rakyat. Jadi perkara yang berkaitan dengan awam itu, prinsipnya juga adalah dipertanggungjawabkan cara terbuka, cara awam. Kita juga perlu memberitahu kepada semua kaki tangan kerajaan, mereka perlu berbuat kerja mengikut peraturan kerajaan dan bukannya mengikut kesuka-hatian adun daripada Pakatan Rakyat ataupun adun daripada Barisan Nasional. Salah satu punca berleluasanya rasuah adalah kerahsiaan dalam perolehan kerajaan. Amalan buruk ini membawa kepada kerugian sebanyak sehingga 10 bilion ringgit setahun. Sebagai satu lagi usaha untuk memerangi rasuah, Kerajaan Pakatan di Selangor, Pulau Pinang dan Kedah juga telah menghapuskan amalan runding terus dan menggantikannya dengan sistem tender terbuka dalam semua urusan. Contohnya bagi membalakan yang dibuat di negeri, dan kalau dulunya setiap 1 hektar kawasan balak yang diberikan, kerajaan negeri hanya mendapat antara 500 ke 1,000 ringgit sahaja. Maka kali ini setelah kita buat secara tender terbuka,
kerajaan memperolehi sebanyak antara 16 ke 19,000 ringgit satu hektar. Bagaimanapun, ada kes runding terus yang berjaya menyelamatkan wang rakyat. Dalam projek baik pulih kereta api Bukit Bendera di Pulau Pinang, kerajaan negeri telah berjaya menyelamatkan kira-kira RM700,000 dana awam dengan memanggil semula tender apabila kontraktor yang telah memasuki tender kesemuanya meletakkan harga yang terlalu tinggi. Dengan usaha ini, kos pembaikan itu dapat dikurangkan daripada RM1.3 juta kepada RM600,000. Amalan keterbukaan dan pengurusan dana awam yang lebih berhema juga dapat dilihat dalam pentadbiran kerajaan tempatan yang selama ini hanyalah satu misteri di kalangan rakyat. We have managed to detect what we were overspending, in some cases evidence pointing at some levels of dishonesty, and were able to save at least on 2 investigated incidents about RM1 million already. One was a project pertaining to handheld ticketing systems, of which former administration had purchased this $1.3 million for these handheld to issue out summonses and all that. When we investigated, we found something was seriously wrong. It was highly overpriced at $1.3 million. Why are we leasing these units? So after looking at it, investigating and renegotiating, we reduced the price to $350,000. That's after the goods have been delivered. We reopened it. Antara langkah-langkah yang telah pun diambil adalah langkah untuk mencegah rasuah. Kita memberikan rangsangan RM10,000 kepada siapa-siapa, terutamanya kaki tangan kerajaan yang mendedahkan perkara-perkara rasuah di kalangan kerajaan. Kita dapat menjimatkan seperti mengikut laporan Transparency International, menjimatkan sebanyak 36 juta pada tahun yang lalu. Perubahan yang dicanangkan oleh para pemimpin politik selepas 8 Mac tidak mungkin menjadi kenyataan tanpa penglibatan dan perlantikan tenaga yang berkemampuan seperti Derek Fernandez untuk melaksanakan reformasi ini. Well, I'm a lawyer by training and I was the legal advisor to about 40 over resident associations in the Klang Valley. I also was quite vocal on issues of environment such as Bukit Gasing and other environmental areas, and I practiced law in the area of both planning and environmental law. So I was quite critical of some of the manner of management under the previous administration, and I was then asked to be appointed as a councillor, and I thought that is an opportunity for me to try to put in some changes which I felt were necessary. Usaha untuk melibatkan masyarakat dalam kerajaan tempatan tidak berakhir dengan pelantikan orang berkelayakan sebagai ahli-ahli majlis tempatan. Dialog dengan penduduk dan orang awam menjadi satu kemestian dalam proses membuat keputusan selaras dengan komitmen ini. Kenderaan tunda ni kita sekarang baru dapat ni 200,000 penumpang satu buah. Sekarang kita nak beli 4 buah lagi, tapi yang tambahan ini compound cuma 200,000. Baiklah, saya memastikan kalau kita beli mesti kita dapat lebih daripada. What you see here is one of the processes which Majlis Bandaraya Petaling Jaya undertakes in the preparation of its budget. This is the part where what our draft budget is going through the hawk or eagle eye of the residents for them to make comment on to see whether it has meeting their particular needs. So we allow this public discussion and debate, comment, criticism on the drafts that we have, so that when the final budget is passed, we try to put in as many of the residents' comments, wishes, their wish lists, their problems, the necessary money to overcome those particular problems. Duit yang kita nampak sekarang ni betul-betul membazir. 50% of the population of EJ and PPJ need to use the crematorium sooner or later. We are serious. Put it into the committee. I'm very proud. The more they shout, the more proud I am. That means it's working. Do not take criticism as negative. The opportunity to make criticism, and that is what is really different now. You can say it and you can do it, and you got people who really listen to you. Penglibatan rakyat dalam proses membuat keputusan memungkinkan para penduduk berdialog dengan pihak berkuasa dalam soal pembangunan di kawasan kejiranan mereka, seperti yang dilihat dalam kes pembukaan pasaraya besar di Kota Damansara. Kalau ada supermarket yang macam ini, sedikit sebanyak dia akan mengganggu pembelajaran anak-anak kita di sini. Saya memang mengetahui apa yang berlaku dan saya galakkan kerana itu hak you. Dulu sebelum Pakatan mengambil alih,
proses-proses bantahan ataupun dialog adalah cuma formality sahaja. Dan kini kita mengambil serius tindakan bantahan dan sebagainya kerana ianya adalah sebenarnya salah satu ciri yang sangat diperlukan sebelum satu projek dibenarkan atau diluluskan. Berhentikan projek ini. Ini adalah harapan saya dan harapan keluarga saya. Kadang-kadang kemarahan itu boleh mencapai satu tahap yang kasar, tapi kami terpaksa melaluinya sebab kami ingin mengajar kepada penduduk ini adalah proses yang kita terpaksa menghadapi kalau kita ingin merasai makna demokrasi. Satu kelemahan kerajaan tempatan yang masih wujud adalah proses pelantikan ahli-ahli majlisnya. Walaupun di Selangor, mekanisme proses ini telah pun diubah, ia tetap keputusan langsung oleh ahli politik. Bagaimanapun, sesetengah pemimpin pakatan ada berusaha untuk mengembalikan pilihan raya tempatan. Untuk kebanyakan rakyat dalam negara ini, kerajaan bukan di Putrajaya. Kalau di Selangor, kerajaan bukan di Shah Alam. Kerajaan adalah di majlis tempatan. Oleh kerana itu saya fikir itu adalah bagus untuk kita mengadakan elections supaya orang di tempat itu menentukan hala tuju kerajaan tempatan di kawasan-kawasan mereka. Sekiranya proses pilihan raya tempatan itu dilakukan dan ahli majlis yang dilantik ini mereka bukan sahaja menjawab kepada orang yang melantik mereka sama ada parti ataupun exco dan sebagainya, tetapi menjawab terus kepada pengundi-pengundi yang melantik. Di sebalik kekangan undang-undang, Kerajaan Selangor dan Pulau Pinang juga berusaha keras untuk mendedahkan kepada awam dokumen-dokumen negeri. Antaranya adalah laporan kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Selalunya siapa yang merahsiakan informasi, kenapa mereka nak merahsiakan informasi? Satu, kita senang nak kaitkan mereka dengan korupsi, penyalahgunaan, mungkin penawaran kontrak kepada orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang mereka suka dan sebagainya. Kalau kita membebaskan maklumat ini, kita berlaku transparan, kita boleh memastikan semua perkara ini dilakukan secara terbuka. Di peringkat majlis, kami telah membuat satu keterbukaan. Jadi sekiranya seseorang penduduk ataupun orang-orang yang terkena dengan apa-apa projek yang akan datang atau projek yang telah lepas, mereka diberi kebenaran untuk meneliti atau melihat fail-fail yang tertentu. Dan ini adalah satu perubahan yang besar. So kita sudi menandatangani satu perjanjian dengan satu pihak ketiga tanpa kita mempunyai sebarang kuasa. Dan ada anggaran, Tan Sri, yang mengatakan bahawa worst case scenario ialah 1 juta pekerja akan hilang kerja. Akankah kerajaan hanya mengaku kalah, minta maaf 20-30 tahun kita telah menjual tanah kamu, jual jalan kamu, kita tak boleh buat apa-apa. Ini kerajaan perlu tanggungjawab. Satu pencapaian penting Tsunami 8 Mac adalah peningkatan kehadiran wakil pembangkang di Parlimen. Dan dengan itu bukan mudah lagi untuk Barisan Nasional meminda Perlembagaan Persekutuan sesuka hati. Saya fikir sekarang Parlimen dianggap lebih serius daripada dulu. Kita dapati bahawa di kalangan kita pun ada banyak doktor, pun ada pensyarah, pun ada peguam, pun ada ahli ekonomis, pun ada. Dan bila kerajaan membawa satu undang-undang baru, maka kita ada expertise di kalangan kita untuk debate, untuk kita bincang, untuk kita melontarkan idea-idea ataupun melahirkan perspektif-perspektif baru untuk kita bincang. So kerajaan Barisan pun takut sekarang. Dulu menteri dah datang, tapi sekarang menteri datang untuk membentangkan usul-usul dan sebagainya. Mengapakah pihak kementerian mempunyai semua kepakaran? Mereka boleh mencari kepakaran individu yang mempunyai pelbagai kepakaran, tetapi boleh menghasilkan satu kontrak yang begitu merugikan pengguna, merugikan rakyat. Tujuan utama kami panggil press ni sebab kami nak beritahu bahawa apa yang kami sudah hilang dalam tempoh 51 tahun kemerdekaan Malaysia
kami mulai rasa ia terisi dalam masa atau tempoh 10 bulan. Kalau kami di Perak lah, kami betul rasa bahawa dalam tempoh 10 bulan kami menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia, dan kami pun berjaya menghadapi beberapa kes dengan bantuan kerajaan negeri yang selama ini dalam tempoh 51 tahun tak ada orang pun peduli perkara ni. In Bido, where about 500 acres of land was supposed to have been used for botanical gardens, when the Pakatan government came in, because of all the representations that were made, including by the Bar Council at that time, they actually shelved that project and in a sense recognized that land as the ancestral land of the Orang Asli. And I think there was another 300 acres of land that was earmarked for logging. The Perak government called off that project as well. They came up with a comprehensive policy in relation to ancestral land and how they were going to deal with the Orang Asli land. They also brought them into the decision-making process, and what they were allowed to do was to actually have meetings in the state secretariat. Now that was something very new, and it was very empowering for the Orang Asli, and those meetings actually took place. Unfortunately, with the change back to the Barisan government, I don't think, I gather those meetings certainly are not taking place. And I also gather that the logging activities in those lands that I mentioned have commenced again. So in a way, I think what's happened is there's been a reversal of that policy. So they have suffered. They have suffered by the change of government in Perak. Di Selangor, buat kali pertama, sambutan Hari Orang Asal Sedunia peringkat negeri telah diadakan. Exco Selangor yang bertanggungjawab dalam hal ehwal orang asli, Elizabeth Wong, juga mengisytiharkan komitmen kerajaan negeri dalam menjamin hak dan kepentingan orang asal. Satu tindakan ataupun task yang pertama yang kita ingin menjayakan adalah untuk menyelesaikan semua isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan tanah dan rizab orang asli. Jadi saya berharap sangat kepada kerajaan negeri dan kerajaan Malaysia untuk memberi satu ruang kepada orang asli menyambut hari mereka. Itu yang saya harapkan. Jangan macam dulu kerajaan yang dulu dia diam. Dia pinggirkan orang asli. Kalau kita orang asli mohon kepada kerajaan untuk mendapatkan tanah, kerajaan kata tanah tak ada. Tapi syarikat yang memohon tanah memang dapat. Tapi orang asli memang tak dapat. Diceroboh hutan simpan, dia kata orang asli menceroboh. Padahal orang asli bukan menceroboh. Itu hak mereka. Kerajaan Negeri Selangor juga menarik balik rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi pengambilan 38,000 ekar tanah adat kaum Temuan di Bukit Tampoi Dengkil pada tahun 2005 yang bertujuan membina sebahagian daripada lebuh raya KLIA. Masyarakat orang asli sudah menunggu hampir 52 tahun. Dan hari inilah hari ini. Perlindungan terhadap masyarakat orang asli terus diperkasakan dengan penubuhan Jawatan Kuasa Bertindak Tanah Orang Asli Selangor pada Mei 2009. Dengan pelancaran ini, maka satu tugas bagi tasyus masyarakat orang asli akan bekerja. Kerana kita daripada grassroots level, kita yang beri maklumat. Ada kalanya orang melihatkan orang nak dapat maklumat daripada atas. Saya rasa tak betul kerana semua maklumatnya adalah daripada bawah, akar umbi masyarakat orang asli itu sendiri. Perubahan yang dijanjikan Kerajaan Pakatan Rakyat bukan semudah seperti disangka. Kekangan terbesar adalah beban masalah yang ditinggalkan oleh pentadbiran lama Barisan Nasional. Apabila kita nak buat perubahan, kita berdepan dengan masalah. Dan masalah itu, kita tak nak cakap lah, tapi terpaksa kita cakap. Masalah itu adalah kesan daripada masalah yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional. Contohnya, perombokan pasir. Kalau ikut calculation dari segi pembangunan yang diperlukan, keperluan pasir, simen, konkrit, apa semua, proses perombokan pasir yang akan menjana pendapatan 100 hingga 150 juta setahun. Kalau calculation tu. Tapi bila kita turun on the ground nak implement,
kita tengok banyak problem. Problem dari segi operator-operator haram di kawasan-kawasan yang terlalu banyak. Jadi kita nak kena betulkan itu. Contoh lagi satu, kita memang nak memulihkan projek terbengkalai, tapi kita dapati bahawa banyak masalah yang ditinggalkan. Berlainan dengan pendekatan BN. BN ni dia langgar je peraturan, dia buat, nampak macam booming construction industry at one time, macam ada gelat, lepas tu kebanyakan terbengkalai. Hari ni kita mewarisih lebih daripada 45,000 unit projek rumah terbengkalai. Struktur pentadbiran yang sedia ada juga tidak memungkinkan Pakatan dapat melaksanakan agenda perubahannya. Sebaliknya, ia seolah-olah menggalakkan rasuah. You're getting councillors coming in here, some from professional backgrounds, from accountancy, engineering, who are working 4 to 5 days actually a week, 4 days minimum a week, coming in and out. They're being remunerated under 1,000 ringgit, and they ask to make massive decisions involving millions of ringgit. And for me, this is highly improper to run a city. A city should be run by professional councillors, well paid, held to a high standard. And the difficulty with this current system is basically the system is designed to make people corrupt. And I say that with a lot of, simply because they will reach a stage where many of the councillors will not be able to make ends meet. Those who are coming from more fortunate backgrounds, it's okay, but those who are not, and the temptations will be there for dishonesty to begin to seep into the system. And the best way to remove that is to pay them very, very well. And certainly, by their performance, they can justify their salaries by saving money, by more efficient use of resources, so on and so forth, by raising more revenue. Kaki tangan awam juga tidak bersedia dan tidak dilatih untuk menerima agenda perubahan ini. Pegawai kerajaan atau kaki tangan kerajaan sudah lama dengan satu jenis pemerintahan di mana tidak ada accountability dan proses transparansi dan sebagainya. Jadi apabila ahli majlis yang baru ini hadir, kami bawa agenda perubahan. Jadi ada pada permulaannya memang ada sikap resistant untuk perubahan. Mereka ni pun tidak faham bahawa kerajaan dan mereka berbeza. Kerajaan adalah sekumpulan orang yang diundi masuk dan keluar. Engkau duduk situ selama-lamanya sampai pencen. Dan kerja engkau adalah untuk menyokong dan membantu dan mengikut arahan mana-mana kerajaan yang berkuasa, bukan mengikut arahan Barisan Nasional saja. Ramai tidak sedar bahawa banyak proses membuat keputusan terletak di tangan Kerajaan Persekutuan, lantas mengehadkan kuasa negeri. Although we are government of a state, but in actual fact, most of the areas are under federal control. Most of the things are under federal control. For example, in the case of Penang, the port is under federal control, airport is under federal control. Even buses, whether you can put on more buses onto a certain road, taxi, all this basic stuff, all are under federal control and it's not within our control. Our main control is over land and local government. You know, there was an occasion when one bus company collapsed and people were shouting because they had no buses, you know, and they had to go to work from Balik Pulau, Jelotong to the city and all that. And so the state government wanted to award, this is the previous state government, not the Pakatan Rakyat, you know. They wanted to award the contract to a new concessionaire, you know, replace the one which had, you know, collapsed financially. And this could not be done. This could not be done. It has to be approved by Kuala Lumpur. And if you want to reroute your buses, it needs the approval of Kuala Lumpur. This is utterly ridiculous. After a while, when we started to do open tender, then we realized that within the government framework, if you want to do open tender, you can only open it to companies registered with the Federal Treasury. If you are not a company within this category, you will have problem even submitting a tender. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam memberikan grant kepada kerajaan negeri yang mana antara lain bergantung kepada saiz negeri tersebut. Bagaimanapun, ia tidak diwajibkan untuk memberikan peruntukan tambahan.
The Penang state government runs a budget of 477 million ringgit for this year. 477 million. The federal budget is 207 billion this year for 2009. We are not even 0.5% of federal budget. USM, the Science University in Penang, runs a budget of nearly 900 million, which almost double the state budget. Insiden pembangunan kampung masyarakat India di Pulau Pinang, Kampung Buah Pala, menjadi satu pengajaran penting kepada kerajaan negeri itu tentang kekangan-kekangan yang wujud dalam merealisasikan perubahan. Some of the residents came and said, and told Guan Ning, Mr. Chief Minister, you are the Chief Minister. You can do everything. You have the right to do everything. It's within your power. You can stop everything. But it's not the case. In actual life, for example, the case of Buah Pala, there is a federal court order which the state government cannot define. And the idea that if the state government can actually acquire the piece of land by a stroke of pen, it's a bit misleading, because by a stroke of pen it may cost the state government 150 million ringgit. The state budget is only 400 million ringgit. Mengikut sistem yang kerajaan yang kita ada ni, kebanyakan hasil yang dikutip oleh kerajaan ini pergi kepada persekutuan. Ya, cukai pendapatan, cukai korporat, dan inilah di mana kebanyakan hasilnya adalah di sini. Ya, kalau sebuah negara itu mempunyai hasil petroleum, maka semuanya pergi kepada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri ini hasilnya adalah cukup terhad. Cukai tanah, galian kalau ada, air, hasil hutan. That's more or less, that's about all ya yang kerajaan negeri ada. Jadi hasil kita adalah terbatas. Sudah tentulah kita tidak dapat melakukan seperti mana yang rakyat harapkan, sebab tanggungjawab ini sekarang jatuh kepada kerajaan persekutuan, kerana semua cukai-cukai pendapatan yang dibayar oleh rakyat negeri Kedah semua pergi ke pusat. So if you're a good boy, you're Barisan Nasional, you're Kosukun, you're Kia Toyo and all that, they'll give you a lot of that development budget. Here, no. So what they have begun to do is they are bypassing the state governments. They are creating all these federal state agencies for development purposes. So you hear about this all the time. Even tourism funds to run a tourism event and all that, it bypasses the state government. It gives to Ki Pek Chin, who is from the former Barisan Nasional state minister. And just the other day to welfare homes and all. Traditionally, you pass it to the state welfare office. State welfare officers then begin to liaise with the welfare homes and all, and the money goes that way. No, you bypass this process. Kita ada penghulu, mukim-mukim. Ini bawah pentadbiran negeri. Tapi dalam masa yang sama, pihak kerajaan persekutuan telah melantik penyelia-penyelia mukim sama level dengan penghulu ni untuk menguruskan kerja-kerja yang projek federal yang diturunkan. Di peringkat kerajaan negeri, kita ada apa yang kita panggil institusi Majlis Ketua Kampung. Ya. Pihak kerajaan persekutuan juga melantik apa yang dipanggil sebagai JKKP, Jawatankuasa Keselamatan Kampung Persekutuan. Jadi ini sudah tentu tidak memberikan suatu perjalanan pelaksanaan program yang baik. So this is part of the problem. So you have to appreciate that actually state governments are actually suffering the wrath of our extremely centralized federal system. Laluan berliku untuk pemulihan demokrasi juga terhasil daripada keengganan banyak pihak untuk menerima hakikat tentang wujudnya satu alternatif selain daripada Barisan Nasional. Mereka yang mahukan pemulihan demokrasi ini menantikan lahirnya sistem dua parti yang kukuh dalam struktur politik negara. Barisan Nasional tak berhenti-henti nak main politik. Walaupun dah kalah, nak menang balik secara
secara busuk, ya, secara yang tidak elok, secara tidak adil, secara yang tidak mengikut undang-undang. Tak sabar nak mencuri balik Perak, nak mencuri balik Selangor, dan mereka akan melakukan benda-benda yang tidak elok untuk mencuba mendapat balik negeri-negeri ini. Oleh kerana media arus perdana kawal ataupun di bawah pegangan Barisan Nasional, so hari demi hari to be attack Pakatan Rakyat. So ada satu satu saying dalam bahasa Inggeris, kalau kita bohong 10 kali, maka 11 kali itu orang ramai akan percaya itu bohong itu adalah betul. Kekuatan Pakatan Rakyat adalah perbezaan ideologi mereka yang membawa kepada perdebatan. Namun ia sering dikecam sebagai tanda kelemahan. Sebenarnya, perdebatan membuktikan kematangan demokrasi dan ini dapat menjamin keamanan dan kestabilan. Kita tidak harus heran kalau melihat seorang adun daripada parti yang sama ataupun daripada parti komponen yang sama mempunyai pendapat yang berbeza. Sebab di dalam Dewan, kita seharusnya mengenepikan topi parti dan berdebat secara terperinci. Dan selepas perdebatan itu berlaku, baru satu polisi atau enactment yang lebih bagus boleh dijalankan. Sama ada isu yang kontroversi atau tidak. Kalau sekiranya pihak pakatan menggunakan proses yang sama seperti Barisan Nasional, mana-mana enactment boleh diluluskan dengan majoriti. Tetapi tanpa perdebatan, ianya tidak adalah bukan satu enactment yang bagus. Jangan kepada kalian, jangan cabar Seksyen 223. Jangan cabar Seksyen 223. Jangan pindah kepada kalian, hadiah kami kepada kalian Ibrahim. Jadi sebagaimana biasa, senjata yang paling ampuh, yang paling kuat digunakan oleh UMNO Barisan Nasional adalah perkauman. Lama ini mereka survive dalam politik ini kerana memastikan politik di Malaysia ini adalah berdasarkan kaum, dan sama-sama mereka pun itulah dalam MCA-nya, MIC, UMNO, isu perkauman itu tidak henti-henti. Patutnya dah kalah tu diam sajalah. Engkau pergi buat kerja engkau, biar pakatan buat kerja dia. Itu demokrasi yang sebenarnya, itu demokrasi yang matang. Kita mahu UMNO dilihat, dirasai serta diyakini sepenuhnya sebagai sebuah parti inklusif yang mendahulukan rakyat dan bukannya mendahulukan diri sendiri. Kalau kita lihat sekarang, tiba-tiba Barisan Nasional takap tentang kita nak tukar ISA, kita nak tukar ini, kita nak tukar itu. Semua karut ya, sebab dia tukar benda-benda yang remeh-temeh saja dan secara bernasnya tidak ada penukaran yang sebenar. Tetapi kenapa dia buat bunyi macam ni? Sebab dia tiba-tiba takut mungkin dia akan hilang kuasa. Jadi dia tiba-tiba sensitif kepada kehendak rakyat. Kalau kita tidak ada dua parti, macam mana dia nak rasa macam tu kan? Mustahil. Tsunami 8 Mac telah membawa kepada satu kesedaran, iaitu undi kita sememangnya penting dan undi kita mampu menukar kerajaan. Kita tidak harus lupa bahawa kuasa terletak di tangan kita. Politics is much more than simply development, and politics has to take into account ideas about to what extent have they allowed for the deepening of democracy in the country? To what extent have they actually consolidated democratic institutions? To what extent have they actually begin to address the problem of corruption, competency, and so on and so forth? Forget Najib One Malaysia. What we have now is one black Malaysia. Kita mesti ada sistem dua parti yang sebenarnya di mana barisan akan hilang kuasa, pakatan masuk, lepas tu pakatan hilang kuasa, barisan masuk. Kita akan ada satu sistem di mana mereka tukar-menukar. Dengan adanya sistem begitu, barulah mereka akan benar-benar dengar apa yang rakyat bersuara.